Assalamualaikum, nama saya Afiq. Saya adalah pelajar Politeknik Sultan Nazan Shah di Berang. Bisnes yang dijalankan oleh saya dan keluarga adalah penjualan soft cookies ataupun biskut lembut ala-ala Subway. Kalau pernah makan Subway, akan mungkin tahu soft cookies tu apa. Boleh search nama BISKYOT di Instagram dan jangan lupa untuk klik follow. Okay. Sebelum wujudnya biskut, keluarga saya ditanggung sepenuhnya oleh ayah saya dengan perniagaan dia sebagai kontraktor di Perodua dan juga JKR. Tetapi kerananya adanya COVID dan PKP yang berterusan, perniagaan ayah saya mula mengalami masalah. Syarikat yang lain juga turut mengalami masalah yang sama. Oleh sebab itu, saya dan keluarga turut mencari ilham untuk memikirkan cara untuk menjana pendapatan demi kelangsungan hidup. First sekali, kita perlu daftar SSM. Tak kira anda berniaga secara online atau offline, anda diwajibkan untuk daftar syarikat anda dengan SSM. Penguatkuasaan ini dibuat kerana sudah banyak aduan dari pengguna mengenai penipuan peniaga internet. Ini disuarakan sendiri oleh Timbalan Menteri KPDNKK. Okay, kenapa perlu daftar dengan SSM? Okay, ramai pengguna sekarang pakai phone, main Shopee, main Facebook, main Instagram. Dia prefer shopping online. Dan disebabkan itu, akan ada setengah-setengah pihak yang akan mengambil kesempatan. Dengan mendaftar syarikat anda dengan SSM, anda akan dapat tingkatkan keyakinan dan kepercayaan pengguna internet dengan status perniagaan anda. Anda juga dapat tingkatkan kredibiliti syarikat anda untuk jangka masa panjang. Jika syarikat anda menghadapi apa-apa masalah, terutamanya yang berkaitan dengan pihak berkuasa, anda mudah selesaikannya kerana syarikat anda sudah berdaftar secara sah. Anda juga mungkin berpeluang mendapat geran-geran dan bantuan dari kerajaan untuk bangunkan perniagaan anda. Okey, seperti yang berada di slide yang ditunjukkan sekarang, ini adalah Biskut Enterprise, bisnes saya dan keluarga. Okey, boleh nampak di situ, didaftarkan pada 22 Mac 2022. Itu adalah hari ini sehingga expiry date. Okey, benda ni kalau ada SSM, tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan SSM ni untuk createkan akaun semasa dengan bank supaya duit keluar masuk anda tidak bercampur aduk. Next. Okay. Bila anda ada satu bisnes sendiri, kalau boleh kita kena ada misi sosial yang diselesaikan melalui program. Okay. Bila kita solve problem, contoh kita buat satu bisnes misal kata kita ada bisnes jual bateri kereta. Okay, kita jual bateri kereta saja di kedai. Kita punya customer kemungkinan besar mati tengah jalan sebab bateri terskong. Sebab benda ni kita pun tak tahu, tak sedar je bateri sudah habis. So kita kalau boleh solvekan masalah diorang dengan bagi diorang satu servis untuk supplykan bateri itu, bawa bateri itu kepada customer diorang. Okay, bila kita solve masalah orang, insya-Allah bisnes kita pun akan naik. Okay. Next. Okay, sebagai penerima manfaat, jika bisnes tuan-tuan dan puan-puan dapat solvekan problem orang, satu seperti masalah golongan B40 sebabkan masalah COVID yang melanda Malaysia sekarang dan juga seluruh dunia. Golongan yang kehilangan pekerjaan akibat COVID-19, kalau bisnes kita boleh support mereka, insya-Allah bisnes kita juga akan naik. Bisnes Biskut Enterprise digunakan sebagai employment embedded. How it works? Provide employment opportunity and job training to beneficiary and then sells its products or services on the open market. Dia punya style dia, kita akan bagi job training untuk penerima manfaat dan kemudian produk-produk yang mereka buat itu akan kita jualkan. So it's a win-win situation. Next. Kemudian kalau boleh bisnes anda buatkan satu advertisement yang menarik. Boleh menarik agent atau menarik customer. Seperti yang slide yang ada di depan hadapan anda sekarang, saya letak why choose us. First,
kita ada step by step plan from zero to hero. Kenapa pilih kita? Kerana kita nak tolong warga-warga B40 untuk start daripada B40 dan tolong mereka at least sampai ke M40. Jika mereka dapat T20 pun alhamdulillah. Sebab Bizkiosk punya special dia nak jadi agent tak ada MOQ. Kiranya kalau anda nak beli satu biskut, anda akan dapat harga special dan anda akan dapat jual dan mendapat profit. Okay, next. Okay. Jika bisnes tuan-tuan dan puan-puan dapat memberi impak kepada komuniti, insya-Allah bisnes tuan-tuan dan puan-puan juga akan naik kerana dia dapat menambah pendapatan kepada golongan sasaran, menggalakkan gig ekonomi di kalangan golongan B40. Okay, seterusnya penggunaan social media untuk boostkan tuan-tuan dan puan-puan punya bisnes. Okay, seperti yang ada di slide, iaitu Pisas V-Mall di run oleh Politeknik sendiri. Ini website link Politeknik. Tuan-tuan dan puan-puan boleh cek pisasmall.com/vmall/en. Okay, websitenya ongoing. Okay, next. Okay, kita boleh tengok bagaimana nak check out order item. Next. Okay, kemudian ini pula Shopee account Bizkiosk. Okay, kenapa saya sarankan tuan-tuan dan puan-puan pakai Shopee untuk advertise bisnes tuan-tuan dan puan-puan. Okay, seterusnya. First, produk tuan-tuan dan puan-puan akan keluar di website mereka amat cantik dan teratur. Bila tuan-tuan dan puan-puan punya customer tekan akaun link Shopee tuan-tuan dan puan-puan, mereka akan nampak link dan produk tuan-tuan dan puan-puan di website. Dan mereka boleh membuat comparison, membandingkan harga tuan-tuan dan puan-puan punya produk dan produk-produk yang lain. Okay, next. Okay, kemudian bagusnya Shopee ni, dia akan bagi Shopee review. Setelah tuan-tuan dan puan-puan membeli barang di Shopee, Shopee akan meminta tuan-tuan dan puan-puan untuk membagi review sama ada 1 bintang ataupun 5 bintang. Okay. Benda macam ni, customer kalau nampak akaun tu mempunyai banyak yang review, customer dia akan jadi trust. Dia akan build trust, momentum untuk akaun untuk jual membeli dengan mereka. So, diorang akan rasa tuan-tuan dan puan-puan ni akaunnya legit. Okay, bila masuk legit tu, dia takkan rasa macam okay, tuan-tuan puan mungkin ni bukan scammer. So, mereka pun berani nak tekan buy. Next. Okay, next adalah Instagram. Instagram ni adalah salah satu social media platform yang sering saya gunakan dan student-student umur saya yang banyak guna. Dan lagi satu, kenapa saya suka Instagram ni? Okay, next. Dia ada banyak insight overview. Kita boleh tengok dari segi accounts reach, accounts engage dengan total followers. Okay, ini adalah untuk previous month sahaja. So, setiap bulan, tuan-tuan dan puan-puan boleh check sama ada akaun tuan-tuan dan puan-puan mencapai target yang tuan-tuan dan puan-puan nak atau tidak. Okay, kemudian mereka tulis how to use Reels untuk membuat video, how to plan and create content, how to boost audience engagement, how to create an Instagram shop, and understanding Instagram insight dan ads. So, mereka akan mengajar tuan-tuan dan puan-puan dari A hingga ke Z untuk bagaimana menggunakan Instagram Insight secara profesional. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan boleh track performance tuan-tuan dan puan-puan. Okay, seperti jadi di slide, you've reached 296,000 accounts in the last 30 days. Okay, jika tuan-tuan dan puan-puan mempunyai banyak perbezaan antara bulan lepas dan 2 bulan lepas, tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak perbezaannya. Okay, next. Okay, dari mengumpulkan data hingga menjual produk, Instagram banyak membantu pemilik perniagaan di platform media sosial. Dengan strategi pemasaran yang tepat, perniagaan dapat mempromosikan produk perkhidmatan, meningkatkan jenama mereka dan meningkatkan penjualan di Instagram. Okay, next. Okay, kemudian Shopee. Kenapa kita banyak pakai Shopee untuk menjual barang? Sebagai satu platform. Okay, next. Okay, first, kita boleh nampak insight kita dari segi sales kita untuk setiap tahun. Okay, macam yang tertera di akaun Shopee. Sales untuk tahun ni adalah 145,000 sales tahun ni saja. Kita boleh cek dari semasa ke semasa. Jika tuan-tuan dan puan-puan cek pada bulan Januari sahaja, dia akan keluar hanya bulan Januari sahaja.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, senang nak buat kira-kira untuk buat account statement. Kemudian kita boleh tengok berapa visitors yang tekan link kepada Shopee account kita. Dan mereka juga ada conversion rate dan cancel orders. Okay. Maksud cancel orders ni, bila mereka sudah membeli dan mereka tekan cancel, salesnya tidak akan termasuk ke dalam sales. So tuan-tuan dan puan-puan boleh terus directly ambil sales daripada Shopee itu tersebut. Okay, next. Okay, kemudian kita juga boleh check beberapa order seperti yang mana kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masalah dengan order yang telah dibuat, tuan-tuan dan puan-puan boleh refer balik dengan key in order number. Itu banyak membantu dan tuan-tuan dan puan-puan. Kita boleh tengok Shopee ni sebagai kita punya personal assistant kita. Okay, seterusnya adalah TikTok. Okay, TikTok ni adalah satu media aplikasi yang sangat boom. Dia tak kisah daripada umur muda ke tua ke, memang beramai pakai. Okay, seperti contoh, kita ambil Aklan Rosli dengan produk beliau, Chocotom. Okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar, Aklan Rosli ni, dia bos kepada Chocotom Enterprise. Dia punya sales dia banyak push sales dia dekat TikTok. Okay, next. Okay. Sehingga tahun 2018, dia buat comeback dengan RM30 sahaja dia start untuk buat bisnes Chocotom. Okay. Saya nak mengingatkan tuan-tuan dan puan-puan, dia pun student, saya pun seorang student. So benda ni tak impossible untuk tuan-tuan dan puan-puan mencuba dan mana tahu insya-Allah boleh berjaya. Next. Okay, kita boleh tengok Aklan Rosli punya TikTok account. Dia mempunyai 90.1 ribu followers. Okay, tuan-tuan dan puan-puan bayangkan jika tuan-tuan dan puan-puan mempunyai followers yang begitu loyal dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kita ambil contoh, Aklan jual satu produk dia sebanyak RM10. Dia ada 90,000 followers. Tuan-tuan dan puan-puan boleh bayangkan berapa banyak sales dia boleh buat dalam masa sebulan. Okay, next. Okay, mengguna TikTok, kita juga kena buat content. Okay. Istilah content creator ni ada di Instagram, ada di TikTok, ada di Facebook dan ada di YouTube. Jika tuan-tuan dan puan-puan ingin menjadi content creator, tuan-tuan dan puan-puan boleh Google cara-cara nak jadi content creator sebab saya pasti tuan-tuan dan puan-puan banyak boleh jumpa tips nak jadi content creator yang berjaya. Next. Okay, ini Biscuit punya soft cookies. Disebabkan Biscuit mempunyai demand yang tinggi dan supply yang agak kurang kerana bisnes Biscuit masih menggunakan home in-house production. So kami masih tidak mempunyai kilang yang sendiri. InsyaAllah dalam masa akan datang, Biscuit akan ada kilang sendiri untuk mengikut demand-demand yang akan datang. Next. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.